Terletak di negeri Jelapang Padi, di bawah naungan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah, Sultan bagi negeri Kedah Darul Aman. Lakaran sejarah UUM bermula lebih 3 dekad yang lalu. Berdiri megah menyusuri perjalanan waktu, lembah hitam penuh derita tinggalan peganas kini syarat ditakluki pencinta ilmu seluruh pelosok negara. Inilah khazanah kebanggaan kita, tanah bertuah bertuangkan Universiti Utara Malaysia. Selepas 39 tahun, kini UUM gah berdiri mengukir nama. Inilah keinginan dan komitmen tinggi pemimpin terdahulu untuk melahirkan bangsa Malaysia yang berjaya. UUM menguarak langkah, matang berlari seiring usianya. Setelah 4 bulan beroperasi di bangunan UMNO, UUM mula berpindah ke kampus sementara di Tanah Merah, Citra pada Jun 1984. Perpindahan tersebut merupakan fasa pertama sejarah UUM dalam menyambut ketibaan pelajar sulung menjelang kemasukan pelajar semester baru awal Julai 1984. Menoleh kembali ke belakang, etika berpakaian baik kaki tangan dan pelajar pada masa itu adalah cetusan idea Naib Chancellor pertama, Allahyarham Tan Sri Profesor Emeritus Datuk Dr. Awang Had Saleh. Sehingga hari ini, etika pemakaian masih kekal di UUM. Allahyarham Tan Sri Awang Had yang merupakan tokoh pendidik terkenal pernah melahirkan hasrat untuk menjadikan universiti ke-6 ini sebagai Harvard of the East. Atas keprihatinan dan menghargai jasa Allahyarham Tan Sri Awang Had Saleh, UUM telah menganugerahkan Profesor Emeritus dan menamakan salah sebuah sekolah siswazah iaitu Awang Had Saleh Graduate School of Arts and Sciences. Selepas pengganas meletakkan senjata, Sintok telah digazetkan menjadi kawasan putih pada Disember 1988 oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku Menteri Dalam Negeri pada ketika itu, membolehkan UUM memulakan pembinaan kampus tetapnya di Sintok. Allahyarham Tan Sri Datuk Dr. Osman Yop Abdullah menggalas tanggungjawab sebagai Naib Chancellor kedua pada tahun 1989. Ketika itu, urusan perpindahan universiti dari kampus Darul Aman ke kampus tetap di Sintok. Tarikh bersejarah 15 September 1990 yang menjadi kebanggaan warganya apabila kampus tetap UUM di Sintok mula beroperasi. Allahyarham Tan Sri Osman telah menetapkan imej korporat yang sehingga kini masih diamalkan di universiti ini. Ketika sedang menempa nama sebagai sebuah universiti pengurusan, sekolah siswazah ditubuhkan bagi menawarkan program sarjana bermula sesi 1991-1992. Sebelum dilantik sebagai Naib Chancellor, Datuk Syamsuddin Kasim merupakan timbalan Naib Chancellor pembangunan UUM. Sepanjang tempoh menjadi Naib Chancellor, beliau memastikan pembangunan fizikal dan prasarana universiti lengkap di samping mengindahkan lagi landscape kampus. Era ini juga menyaksikan kejayaan perpustakaan Sultanah Bahiyah muncul sebagai perpustakaan pertama di negara ini yang menerima persijilan MSISO 9002. Unit Pengajian Jarak Jauh PJJ telah digabungkan dengan Unit Teknologi Pendidikan UTP dan dinaikkan taraf sebagai Pusat Inovasi Pendidikan atau PIP. Profesor Insinyur Datuk Dr. Muhammad Noor Haji Saleh dilantik menjadi Naib Chancellor keempat pada 1 Jun 1998. Banyak usaha yang telah beliau jalankan bagi memastikan kecemerlangan UUM sebagai universiti pengurusan terulung dan bertaraf dunia. UUM menghasilkan komputer peribadi dengan nama Serindit dan selepas April 2000, Pusat Pemasangan Komputer ditubuhkan. Latar belakang sebagai seorang askar wataniah menjadikan Allahyarham Brigadier Jeneral Profesor Datuk Dr. Ahmad Fauzi Muhammad Basri amat berpegang teguh kepada disiplin. Allahyarham memastikan misi dan landasan Naib Chancellor terdahulu dilaksanakan untuk menjadikan UUM sebagai universiti bertaraf dunia pada 2005. Menjadikan universiti ini sebagai full-fledged publisher untuk menambah pendapatan dan menggalakkan penerbitan ilmiah
dalam kalangan staf akademik. Bagi mempertingkatkan tadbir urus, kawalan dan maklum balas feed forward, sistem akademik ditukar dari sekolah kepada fakulti. Harapan dengan sistem fakulti dapat mencipta pemimpin dalaman yang dapat menerajuk UUM ke satu arah yang lebih baik di masa hadapan. Tan Sri Profesor Dr. Nordin Kardi memegang jawatan Naib Chancellor UUM ke-6 pada 16 Jun 2005. Sebelum dilantik sebagai Naib Chancellor UUM, beliau telah menjawat jawatan sebagai Ketua Pengarah Biro Tata Negara BTN bagi tempoh selama hampir 7 tahun. Setelah memegang teraju pengurusan Universiti Utara Malaysia, beliau mempunyai visi dan misi yang jelas untuk membawa universiti ke pesada antarabangsa setanding dengan universiti-universiti terkemuka yang lain. Antara strategi yang diberi keutamaan ialah program kerjasama akademik antara UUM dan universiti-universiti luar negara dan program pengantarabangsaaan pelajar. If we cannot become a rose, smell like a rose. Ungkapan yang sering diucapkan oleh Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Muhammad Mustafa Ishak. Beliau antara Naib Chancellor yang paling lama meneraju UUM sejak 2010 sehingga 2018. Banyak transformasi dan perubahan yang telah dibawa hingga universiti ini berjaya menjadi sebuah universiti bertaraf antarabangsa dan dikenali dengan pelbagai akreditasi berprestij peringkat antarabangsa, antaranya seperti AACSB, AMBA dan EPAS. UUM telah berjaya merangkul pelbagai penarafan seperti 5 bintang dalam Setara dan Maira. Malah UUM juga jurung kali disenaraikan dalam UI Grimetric dan beberapa ranking dunia seperti QS World University Rankings dan Time Higher Education University Ranking. Mewujudkan pelan strategik UUM Fasa 1 2010-2015 dan Fasa 2 2016-2020, anjung tamu dan bulatan masa antara cetusan idea Datuk Seri Mustafa selain tagline UUM sebagai universiti di rimba hijau begitu sinonim dengan keindahan kampus Sintok. Pengorbanan dan jasa beliau melonjak nama UUM sehingga dikenali bukan sahaja di peringkat nasional, malah antarabangsa sudah pasti tidak mungkin dapat dilupakan. Profesor Datuk Dr. Ahmad Bashawir Abdul Ghani dilantik sebagai Naib Chancellor ke-8 Universiti Utara Malaysia. Beliau meneruskan agenda dan perancangan yang telah dibuat untuk UUM, antaranya pelan strategik UUM Fasa 2 yang akan berakhir pada tahun 2020 serta fasa ketiga yang bermula Januari 2021. Universiti Utara Malaysia UUM melangkah sejarah penting apabila ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibn Almarhum Sultan Badiri Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman yang juga Tuanku Chancellor UUM telah dipersembahkan ijazah kehormat Dr. Falsafah, Pentadbiran dan Pembangunan Awam sempena Majlis Convocation Diraja dan pemasyuran Pro Chancellor UUM di Istana Anak Bukit. Meminati sukan golf, Datuk Dr. Ahmad Bashawir telah mengangkat kecemerlangan sukan golf di negeri Kedah melalui projek pembinaan bangunan baharu kelab golf dan melengkapkan prasarana padang golf 18 lubang di kampus UUM Sintok. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibn Almarhum Sultan Badiri Shah, Sultan Kedah Darul Aman, Tuanku Chancellor Universiti Utara Malaysia telah berkenan menyempurnakan Majlis Pecah Tanah projek kelab golf Sultan Salahuddin KGSS UUM. Daripada sebuah usaha kecil yang berjiwa besar, kini UUM berdiri megah, bukan sahaja dihormati, malah dikagumi seantero benua. Jasa keringat legasi kepimpinan terdahulu menyumbang kejayaan UUM pada hari ini. Sentuhan bakti UUM berada di setiap pelosok negara dan serantau. Para pentadbir dan akademik UUM menyumbang kepakaran dan keringat dalam pelbagai sektor, terutama pendidikan, malah menjadi aktivis yang aktif dalam menggerak usaha sosial dan kemanusiaan. Hubungan erat dan akrab yang terjalin membentuk ukhuwah dan nilai kekeluargaan sebagai sebuah keluarga besar UUM. Kemajuan sesebuah negara tidak dapat dicapai tanpa adanya cerdik pandai,
manakala IPT pula perlu bekerjasama bagi merancang, menyusun dan menjalankan aktiviti atau program secara kerjasama supaya dapat memperlihatkan bidang ini seimbang dari sudut rohani dan kemahiran yang menjadi satu keperluan yang mustahak. Pada mula saya masuk kerja di UUM pada tahun 1989, Sintok belum lagi membangun dengan pesat seperti hari ini. Pada tahun 1984, kampus Digitra hanya 4 pusat pengajian, iaitu Sekolah Ekonomi dan Pentadbiran Awam, Sekolah Pengajian Asasi, Sekolah Bahasa dan Pemikiran Saintifik, dan Sekolah Pengurusan dan Perakaunan. 10 tahun selepas itu, iaitu pada tahun 1994, UUM berkembang kepada 10 pusat pengajian, iaitu Sekolah Pengurusan, Sekolah Ekonomi, Sekolah Perakaunan, Sekolah Pembangunan Sosial, Sekolah Siswazah, Sekolah Teknologi Maklumat, Sekolah Keuangan dan Perbankan, Sekolah Pengurusan Pelancongan dan Hospitality, Sekolah Sains Kognitif dan Pendidikan, Sekolah Sains Kuantitatif. Pada waktu itu, pelajar UUM hanyalah sekitar 13,000 orang. Staf akademik hanyalah 400 orang. Kini, pelajar UUM sudah mencecah 33,000 orang. Ada 17 pusat pengajian dan alumni UUM saja sudah mencecah 160,000 orang. Staf akademik kini kira-kira 1,200 orang. Daripada penubuhan awal hingga kini, UUM mengekalkan identiti sebagai universiti yang memberikan fokus kepada pendidikan pengurusan. UUM yang sama-sama kita kasihi ini telah mencipta sejarahnya sendiri apabila pada 3 Julai yang lalu, Time Higher Education yang University Ranking 2023 meletakkan UUM sebagai universiti ke-95 terbaik dunia, kategori universiti di bawah usia 50 tahun. Ini bermakna UUM menjadi universiti awam nombor 1 terbaik dalam usia berkenaan. Pada 23 Jun yang lalu, THE Asia University Ranking 2023 mengumumkan UUM telah berjaya membuat lonjakan 56 anak tangga sehingga berada dalam kelompok 100 universiti terbaik Asia dalam tempoh 3 tahun sejak 2021. Tahun hadapan pada 16 Februari 2024, maka genaplah usia UUM ini 40 tahun. Kini, UUM berdiri teguh ke arah memenuhi kehendak zaman dengan mengembang dan memajukan pendidikan secara lebih menyeluruh.